Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sambung kembali pengajian kita di U Center ni. Dak balik modal lagi buat dewang ni deh, dengan program yang kita buat. Bukan dari sudut duit, kita kira dari sudut manfaat dia, penggunaan dia. Kita harap orang yang melabur ni dapat saham lah dengan dewang ni, insya-Allah. Jadi selepas pada PKP ni, kita cuba manfaatkan sepenuhnya dewan kita ni, khususnya berkaitan dengan program-program ilmiah lah. Walaupun mungkin masa PKP baru ni kita guna untuk geng-geng hospital yang guna untuk vaksin baru ni. Alhamdulillah ada juga manfaatnya. Tapi fokus utama kita tentang pengajian lah. Jadi kita sambung balik kitab kita ni, Talbis Iblis, yang telah dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Qarni kita. Sambungannya kalau kitab yang sama kita ni, muka surat 382 lah. 382. Qala Ibn Aqil ataupun Abu Tayyib, kita dah tandis Abu Tayyib. Abu Tayyib At-Tabari berkata, dia kata orang sufi melalui bait-bait syairnya, mana ayat-ayat syair dia, melukiskan kondisi orang-orang yang mendengarkan nyanyian dan apa yang mereka alami saat sedang menyibukkan hati di dalamnya. Maksud nyanyi sini qasidah lah. Yang kita duk bayang orang sufi ni dengar lagu rock kan, dia dengar qasidah-qasidah. Terutama kita tengok sufi-sufi yang berada di Hadramaut lah, memang dia suka nyanyi, dia suka dengar qasidah ni. Dan kita tengok di alam Melayu kita ni memang, terutamanya belah Indonesia dia, memang dia pun terpengaruh sama. Kita Malaysia pun sama juga, tapi Indonesia lebih advance lah. Apa sahaja qasidah-qasidah yang dialun di Hadramaut tu, semua dia buat nyanyi belaka. Malah jadi lebih viral apabila Indonesia buat ni dak. Mungkin kerana artis dia ke, kerana nyanyian dia ke, wallahu alam. Dan kadang-kadang ada qasidah yang bukan sekadar qasidah, tapi dijadikan sebagai satu zikir. Contoh kita ambil ya tarim wa ahlaha. Tu mereka awal dia qasidah je. Dia hanya qasidah yang disusung oleh golongan-golongan sufi di belah Hadramaut tu. Ya tarim wa ahlaha. Kalau kita tengok pada sudut maksud tak ada benda pun. Ya tarim maknanya wahai bumi tarim. Tarim ni nama tempat di Hadramaut. Nama sebuah kampung, sebuah penempatan. Di situ boleh dikatakan majoritinya ahli bait, ahli keluarga Nabi, katanya keturunan daripada ahli bait. Dan bagi pandangan orang sufi, dia kata tahrim ni ramai di kalangan wali-wali Allah ada di situ. Jadi dia kata ya tarim wa ahlaha,
wahai Tarim dan ahli penduduk dia. Yang dia khususkan ahli penduduk dia tu wali-wali dia lah. Rupa-rupanya qasidah ini tak jadi hanya qasidah, tetapi dijadikan sebuah zikir. Ni kita tentang selalu. Kita kena perbetulkan selalu. Kalau sekadar mu nak nyanyi, mu nak puja kapung ke, tak. Macam contoh kita duduk pas seminar, kita nak puja ke pas seminar, tak ada masalah. Tapi dijadikan sebagai satu zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan disebut tentang kaifiat dan fadilat dia, ni salah kita kata. Ini satu perbuatan yang tak betul lah. Atas nama dia tawassul ke, atas nama apa pun, kita kata itu perbuatan yang bukan ibadah, malah dia termasuk dalam amalan bid'ah yang ditentang. Dia kata Tok Syekh dia duk bawa, dia kata benda kalau kita ada masalah hutang ke, hatta orang yang nikah lama tak boleh anak, beramal zikir ni sebut 7 kali selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak, insya-Allah selesai masalah. Apa dah? Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Sebut waktu je. Fiqh zikir kita ni sebagai orang yang nak beramal, nak benda, kita kena tahu fiqh tentang zikir, kefahaman dalam bab zikir. Pertama, zikir kita kata mesti dengan lafaz yang warid, lafaz yang diajar oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan lafaz-lafaz zikir yang Nabi ajar ni, tak ada satu pun bentuk lafaz zikir yang memuja makhluk ataupun tuju ke makhluk, tak ada. Semua lafaz-lafaz zikir yang Nabi ajar, dia memuja Allah, tuju pada Allah, memohon kepada Allah. Apa sahaja bentuk zikir. Baik zikir kita selepas sembahyang ke, tak, zikir pagi petang ke, hatta doa-doa untuk kita keluar masuk rumah, semuanya disebut nama-nama Allah, disebut sifat-sifat Allah, tak, disebut tentang takdis, penyucian kita kepada Allah, tak ada ditujukan kepada makhluk. Hatta selawat kita kepada Nabi sekalipun dituju kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mohon ke siapa? Tak mohon ke Nabi, mohon kepada Allah supaya beri selawat kepada Nabi. Apa tak? Ini bentuk lafaz zikir yang diajar oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dok kata semua, tapi boleh katakan ramai di kalangan ahli sufi ni dia minat dengan qasidah. Mana-mana majlis dia mesti buat qasidah. Kita di Malaysia dulu, walaupun kita dah lama dengan orang kata tok-tok guru pondok kita ni lah. Walaupun boleh katakan tok-tok guru pondok kita ni, boleh katakan mereka ni beramal dengan tarikat masing-masing. Tak. Tapi tak ada hak jenis main qasidah, main gendang ni tak pernah berlaku dulu. Gilah pondok mana-mana pun, baik di belah Terengganu kita ke, di belah Kelantan ke, hatta di belah Kedah sekalipun, mereka ni tak ada istilah dia bawa ke masyarakat, tarik masyarakat dengan majlis ilmu dengan gendang, dengan tak berlaku. Sehinggalah di penghujung ni, mutaakhir ni baru kita boleh tengok orang duk gendang dalam masjid. Di mihrab, biasanya di mihrab ni kita dengar orang baca Quran, kita dengar tok imam, kita dengar tazkirah, kita dengar benda lagi. Tiba-tiba mari golongan sufi ni, dia perkenalkan sini bukan sekadar untuk berzikir, bukan sekadar untuk jadi tok imam, tapi boleh gendang. Kita tak je tengok benda ni. Ini berlaku di Kemamang, kita berlaku, malah di mana-mana pun diperkenalkan kepada masyarakat. Ini salah satu bentuk orang kata taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan gendang. Selama ni kita tengok orang gendang orang apa ni di konsert, di majlis kahwin, di mana lagi, tak berlaku di dalam masjid, dan tak berlaku di kubur. Sekarang ni berlaku di masjid pun dia bergendang, dia berqasidah, di kubur-kubur pun ketika majlis-majlis haul dia orang pun dia bergendang, dia berqasidah. Wal a'yadu billah, kita kata tak. Ini satu bentuk kefahaman sufi yang kita kata kita tidak bersetuju dengan kefahaman lagu ni, amalan lagu ni.
Sekali lagi kita sebut, kita tak tuju pada semua ahli sufi. Tak. Ada ahli sufi yang kita kata menepati sunnah. Ada ahli sufi yang menepati sunnah. Ini antara bentuk lafaz syair dia. Syair dia. Oleh kerana tu kita tengok, kita ni antara kitab yang diagung-agungkan sangat, kitab hikam. Kitab hikam Ibnu Athaillah. Benda kitab hikam ni, kalau kita tanya orang-orang Melayu, dia kata dalang kitab ni. Tak. Sebab apa yang dalang? Sebab dia tak faham. Sebab bahasa dia tinggi. Betul, memang bahasa dia tinggi. Dan dia adalah bentuk syair, bentuk bait syair. Memang bentuk syair ni orang mengaji bidang syair baru boleh faham. Saya sendiri, saya tak mengaji bidang tu. Orang ngaji bidang lurah, dia boleh faham syair-syair Arab ni, khususnya syair jahiliah apa. Sebab dia guna nahu, dia pun nahu lain. Dia tak pakai nahu standard yang kita buat ngaji kitab, baca kitab. Tak. Antara orang yang mahir tentang syair di alam Melayu kita ni, almarhum Tok Guni Aziz. Sebab dia ngaji bidang tu. Orang yang faham ni, bila dia baca syair-syair Arab, terutama syair-syair jahiliah ni, Masya Allah, dia nelih-heliu. Kita pengor lagi benda. Begitulah berlaku kepada masyarakat kita tentang kitab hikam ini. Dia sangat-sangat dia agungkan sebab dia kata bahasa dia tinggi lah. Tak. Mana orang boleh mengaji kitab hikam ni kira power gila lah pak kita ni dah. Sebenarnya kita kata ada lagi yang lebih power pada tu. Tafsir Al-Quran tu sendiri lebih power lagi sebenarnya dah. Ada pun hikam minahnya karangan seorang ulama yang boleh jadi ada benda yang menepati syariat, ada benda-benda yang tak diperselisihkan kita kata. Jadi jangan kita melampau dalam memuja kitab. Kita tak kata, kita tak nafi secara total tak boleh ngaji, tak. Tapi jangan sampai tahap kita akak dia, jet dia tinggi sangat. Mana-mana kitab kita kata, baik ulama sebesar mana pun, kita tak boleh nak kata dia ni memang perfect, tak berlaku gitu. Kita ambil kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, antara kitab masyhur dia Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab, satu kitab yang cukup hebat, berkaitan dengan tasawuf ataupun berkaitan dengan tazkiyah, penyucian jiwa. Walaupun begitu, dalam kitab ni ada benda-benda yang diperbincangkan ulama. Hak ni kita tak boleh nak nafi, dan kita tak boleh nak orang kata benda, tak boleh nak backup benda-benda yang menjadi kesilapan dalam kitab. Contoh, ada hadis-hadis palsu dalam dia. Hak ni kita kena bincang dan kita kena perbetulkan kita kata. Dah pandangmu pada Imam Ghazali? Tak, bukan kita kata tak. Kita hanya bawa pandangan-pandangan para ulama yang telah mengkaji kitab ni. Satu. Kita pernah dengar sendiri ada seorang yang orang kata kagum dengan kitab Ihya ni. Dia kata mana? Dia kata kitab Ihya ni, kalau Allah tak turunkan Quran, cukup dah kita dengan Ihya. Boleh tak kita cakap gitu? Ini pengagungan ni deh. Dia kata kalaulah Allah tak turunkan Al-Quran, memadai dah kita dengan kitab Ihya. Kita tanya Syekh, muraja belek dak kitab Ihya. Dari awal kitab sampai ke akhir tak lekang daripada ayat Quran. Kita ni tak akan mendapat petunjuk melainkan apabila Allah turunkan wahyu dia, yakni Al-Quran sebagai wahyu takhir Allah. Tak? Tapi dia punya puja kitab hikam, kitab Ihya ni, dia kata kalau Allah tak turunkan Quran, cukup dah kita dengan kitab hikam. Kitab Ihya ini dia. Tak boleh sampai tahap tu kita ada. Mungkin ini antara bentuk syair yang dimadah ataupun yang dibaca oleh golongan sufi, yang dinakalkan oleh Imam Az-Zahabi kita. Ingatkah kamu saat kita berkumpul bersama untuk dengarkan nyanyian merdu sampai pagi? Bukan dengar Quran tapi dengar qasidah. Nyanyian sini dia guna dalam bahasa Arab dia, wadarat bainana ka'sul aghani fa askarat nufus bighairi rahi. Itu bahasa dia lah. Cawan bernada diedarkan di antara kita. Biasanya majlis tarikat ataupun majlis sufi ni, dia berqasidah. Sambil qasidah tu dia akan edar gelas minuman. Kita
kita pergi mana pun, hatta di hari maut pun gitulah situasi dia. Dia akan ada qahwah dia panggil. Kita rajin masuklah majlis-majlis dia ni kan. Tak. Nak kita tengok. Bang. Kopi dia sedap juga. kopi halia dia panggil tak. Kopi dia. Dia akan ada kan. Seluruh hadirin yang hadir sambil dengar qasidah-qasidah ni tak diselangi dengan tazkirah, lalu dia ada minuman tak. Ada hak mewah sikit, ada makanan lah tak. Cawang bernada diedarkan di antara kita hingga mabuk tanpa jeda jiwa kita ini. Maksud mabuk sini fana dengan alunan qasidah tak. Mendekatkan diri kepada Allah itu maksud mabuk, bukan kata dia minum arak kemudian tak, yang salah faham dia. Di tengah hanya terlihat para pemabuk kebahagiaan. Kata. Tak. Mana falam nara fihim illa nashawi sururan au surur hunaka sahi. Maknanya semua dalam keadaan mabuk, fana dengan tu. Di Mesir kita pernah tengok satu video majlis tasawuf ni, dia berzikir sambil berjoget yang musim kali ni. Bukan setakat tu, malah ikhtilat, campur gaul lelaki puang. Bukan kata majlis ngaruk ni, majlis zikir. Majlis zikir tapi campur lelaki puang. Mari wartawan, mari tanya Tok Syekh dia. Macam mana ya Syekh? Mu ni zikir sambil ikhtilat, campur gaul kali lelaki puang. Walaupun wanita-wanita tu tutup aurat lah, ada yang pakai fudah. Kita tengok dalam majlis zikir dia. Dia jawapan Syekh, dia kata masa ni kita tak ada perasaan apa dah, kita zuk dia kata. Kita zuk ke Tuhan saja. Jadi ikhtilat campur gaul dengan lelaki puang ni tak ada perasaan apa dah. Itu jawapan dia. Faham? Jadi inilah dia kata mabuk dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di sana ialah terjaga agar tak tidur. Tak kala pemuja kesenangan di sana penuhi seruan hiburan yang lantang, hayya 'alal falah. Ya, artinya marilah menuju kemenangan. Tapi kami tak punya apa pun selain tetesan darah yang pasti kami tumpahkan untuk remaja tampan. Hok ni kita tak faham sama ada memang ini menjadi syair dia ataupun ini sebagai madah-madah dia. Dalam dia, kita ni masih dalam bab sebahagian golongan sufi ini dia ditalbis ataupun orang kata ditipu daya oleh iblis dengan memuja anak remaja, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil amra. Orang sufi untuk dia mendekati wanita-wanita jauh sekali, sebab dia dengan jubah sufi dia tak tergamak dia nak bergaul dengan orang puang. Ni zaman ni lah kita kata tak. Jadi iblis talbis kepada dia, buat tipu daya dengan remaja-remaja lelaki yang dikenali sebagai amra. Amra ni ada hukum khas dalam agama kita. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala banyak menulis menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan amra ni. Imam An-Nawawi memang dia setuh sungguh bab ni. Dalam kitab-kitab dia ada dibincang secara khusus bab amra. Benda amra ni remaja lelaki yang masih tak ada janggut, yang tak ada yang berkulit licin lagi. Tambah-tambah kalau yang orang kata benda muka comel itu sebagai satu fitnah kepada kaum lelaki. Sebagai satu fitnah kepada kaum lelaki. Dan ini berlaku kepada sebahagian golongan sufi yang disebut oleh tuan pengarang kita ni. Apabila pengaruh nyanyian dalam hati mereka sudah seperti yang digambarkan sang penyair, maka bagaimana mungkin nyanyian tersebut akan berguna dan bermanfaat bagi akhirat mereka? Kalau inilah bentuk syair yang dibaca, mana memuja golongan amra dalam syair-syair dia, maka tuan pengarang kita kata macam mana bentuk syair-syair lagu ni boleh mendekatkan diri dia kepada Allah, boleh mengingatkan dia kepada akhirat. Ibn Aqil
rahimahullah ta'ala berkata, pernyataan seseorang yang menyebutkan aku tidak merasa khawatir ketika melihat bentuk-bentuk yang indah. Maksud bentuk-bentuk yang indah ni budak-budak amrak lah. Di awal Afghanistan ditawang oleh Taliban baru ni. Tak, kalau siapa pernah ikuti lah. Mula-mula Taliban pegang kuasai seluruh Afghan ni, antara benda hukum yang dia buat keluar benda mengharamkan majlis tarian budak-budak remaja orang. Tengok tak benda ni. Dan benda ni menjadi tradisi dia. Dia tak ada penari-penari puang. Dia ambil penari budak-budak lelaki. Budak-budak comel ni lah, hak lelaki, lalu dipakaikan dengan pakaian puang. Dia nari. Majlis-majlis ni naik je Taliban, antara benda yang diharamkan benda ni. Benda ni. Apa tak? Mungkin di sana di Afghan dia menjadi satu hiburan, bukan kata majlis seperti majlis sufi ni, tak. Tapi itulah salah satu bentuk kita kata talbis iblis. Dia kata kita doa maksiat, bukan puang ni boleh sentuh. Tak boleh tengok lah. Kita kata amrak bagi orang yang ada penyakit haram dia melihat. Tak, haram dia melihat benda ni. Pernyataan seseorang yang menyebutkan aku tidak merasa khawatir ketika melihat bentuk-bentuk yang indah, sebenarnya itu omong kosong, tu sembang saja, dia kata. Tak, kerana syariat datang membawa khitab, ajaran yang umum tanpa membezakan orang per orang. Bila Allah haramkan ataupun Allah perintahkan kita semua ghaddul basar, dia tak pilih orang. Tak, semua orang kena ghaddul basar. Sebab kita semua ni ada fitrah yang Allah campurkan dalam diri kita, iaitu fitrah nafsu. Tak ada Islam, kita tak ada gapo. Kita tengok, kalau tengok cerita Hindustan, tengok Hindustan nyanyi, tak naik nafsu pun kata. Pelawak apalah kita kata. Tak. Faham? Sebab Allah khitab kepada kita semua orang lelaki baik orang puan, ghaddul basar. Tak, tundukkan pandangan kita. Tanpa membezakan orang per orang. Dan ayat-ayat Al-Quran telah menampilkan anggapan demikian. Tak. Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ini arahan kepada seluruh orang yang beriman. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan dia. Dah. Wa yahfadhu furujahum, dan peliharalah kemaluan dia daripada maksiat. Dah, peliharalah kemaluan dia daripada maksiat. Allah juga berfirman, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Ini perintah Allah. Bila Allah perintahkan suruh tengok, kita perhati sungguh. Tak? Dan perintah ini umum kepada semua orang, supaya kita boleh perhatikan. Jangan guna perintah afala yanzurun ni pergi tengok benda yang terlarang. Tak? Terutama kita orang lelaki melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, haram. Termasuk remaja belia yang boleh mendatangkan orang kata fitnah kepada kita. Tak, yang mendatangkan fitnah kepada kita. Benda ni, isu ni tak tahulah, setakat kita rasa di alam Melayu kita ni tak berapa jadi isu tak. Bukan tak ada isu dia, tapi orang tak berapa sensitif dengan isu ni. Tak. Kalau kita pergi negara Arab, benda ni antara benda isu yang cukup diperhatikan. Begitu juga kita dengar sahabat-sahabat yang belajar di Pakistan, India lagi dahsyat. Dia cukup-cukup jaga benda sebab dia betul-betul fitnah. Tak. Di Yaman, setakat kita duduk di Yaman, memang istilah dia tak, kalau di asrama-asrama memang tak boleh lah kita style. Kan kita orang Malaysia biasa tak, sekati tidur dua orang kan. Hal ni tak berlaku di Yaman. Bila ada lagu tu, orang sanksi selalu. Orang nampak ini tak, suspek selalu dia. Tapi kita kan relax je, dia tidur sekati, malah seselimut dua orang. Ni haram hukum dia. Bang, haram hukum dia. Andai kata ada pusat-pusat tahfiz ataupun pusat-pusat pengajian yang dhaif, yang tak boleh menyediakan katil, terpaksa pelajar tidur atas latar gini ni, pun dia jaga juga.
Mesti antara dua orang pelajar ni mesti ada benda penghalang. Dia letak beg masing-masing. Siapa tahap tu dia jaga. Tapi kita di Malaysia tak ada benda tu. Dan benda berlaku. Saya pernah duduk di madrasah di pusat pengajian, berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Tak. Dan benda ni kita kurang jaga. Kita kurang jaga. Ini punca penyebab dia amrad. Antara faktor dia adalah amrad. Allah hanya menghalalkan memandang bentuk serta gambar yang tidak menjadi kecenderungan dan kegemaran hawa nafsu. Abang suruh tengok, perhatikan unta, tak? Perhatikan langit ciptaan Allah. Allah tak kata tengok wanita comel, tak? Boleh mendatangkan, dekatkan diri kepada Allah lah. Dia jadi benda lain. Juga yang boleh menghasilkan pelajaran tetapi tanpa disertai syahwat maupun efek kenikmatan. Allah suruh perhati. Memang banyak ayat-ayat Quran suruh kita memerhatikan alam ciptaan Allah ini. Tapi benda-benda yang boleh membangkitkan syahwat ni tak. Ni Allah ayat yang pertama tadi, yaghuddu min absarihim. Tak, tundukkan pandangan dia. Hari ni fitnah besar kita telefon tak kira siapa pun. Itu menjadi fitnah besar kita. Ustaz ke, tak ustaz ke. Oleh kerana itu kita kata ini satu cabaran bagi kita lah dalam nak mendidik anak-anak kita. Saya baru berprogram dengan alumni pelajar-pelajar Yaman lah, bekas-bekasan pelajar Yaman di Kenyir tu. Jadi antara benda yang kita bincangkan isu ni lah, isu gadget kepada anak remaja. Antara benda yang disentuh berkaitan dengan anak-anak remaja perempuan kita, cukup dahsyat. Saya bila saya dengar tu berasa diri belu roma saya tak. Kata mengikut maklumatnya di kalangan anak-anak remaja kita bukan sekolah menengah sekolah rendah pun berlaku dia main TikTok ke ada benda dia punya program dia lah, hak yang dia mendedahkan aurat dia. Ini berlaku. Tak kira pakai tudung tak pakai tudung, sekolah agama tak sekolah agama, berlaku. Jadi bila kita dengar gitu, masya-Allah. Tak. Tambah-tambah kita learning dengan situasi PKP ni terpaksa beri kepada anak-anak kita telefon. Dan kita tak boleh nak kontrol. Setara mana kita boleh kontrol anak-anak kita ni penggunaan dia. Saya sendirilah tak. Anak puang seorang ni. Tanya kelas kita suruh duduk depan kita, pelik mata pas dalam bilik dia. Jadi pas dalam bilik kita dah tahu dah. Jadi ini benda-benda yang bukan saya kata tak boleh terus pakai dak, tapi kita kena nak aguan. Dengan dunia hari ini fitnah dalam rumah kita. Tak, fitnah dalam rumah kita. Jadi ini adapun bentuk dan gambar yang disukai nafsu, semua itu hanya akan menghasilkan pembelajaran dengan nafsu. Maka semua bentuk atau gambar yang tidak memberikan pelajaran tidak boleh dipandang kerana boleh menjadi sebab timbulnya fitnah. Itulah alasan Rabb tidak mengutuskan seorang wanita pun untuk menjadi rasul. Kita aja dengar puang jadi rasul. Sebab apa? Sebab ini satu orang kata saddu zara'i. Ada rasul puang, rasul palsu lah. Ada seorang yang mengaku. Dia kata ada seorang kita dah ingat nama dia di zaman-zaman salaf dulu. Orang tegur dia, macam mana mu boleh jadi rasul? Dia kata, Kang, rasul Nabi Muhammad, rasul takhir. Dia kata tu hak lelaki, dia kata. Hak lelaki takhir dah Muhammad. Hak puan dak lagi, aku ni salah seorang. Dahsyat. Sebab tu Allah tak utus di kalangan rasul, di kalangan wanita, tidak. Bukan setakat tu, pemimpin-pemimpin utama pun tidak dilantik dari kalangan wanita. Bukan kata diskriminasi dak, tapi mengelak daripada fitnah. Mengelak daripada fitnah. Itulah alasan Rabb kita tidak mengutuskan seorang wanita pun untuk menjadi rasul, hakim, imam ataupun muazzin. Jangan kita dah dengar
Tok Bilal apa wang bang? Ha. Penuh masjid bersengang. Faham? Kerana mereka adalah tempat fitnah dan sumber pemicu syahwat kepada lelaki. Begitu sebaliknya tak. Dapat dipastikan dusta, bohong atau omong kosong manakala ada orang yang mengatakan dengan keyakinan, aku menemukan pelajaran dari objek-objek nan indah. Ini tuan pengarang kita kata ni pelawak sahaja deh, ucapan deh, pembohongan yang nyata tentang dia tengok orang puan comel, dia boleh dekatkan diri kepada Allah, contoh. Benda-benda yang diharamkan Allah kepada dia, ini satu pembohongan kita. Bohong jika ada yang membezakan dirinya dari orang lain dengan tabiat yang berbeza dari tabiat umum manusia. Ini tidak lain tipuan syaitan terhadap mereka. Inilah yang dikatakan talbis. Talbis iblis, tipu daya syaitan untuk menarik kita. Kita kena ingat, syaitan sentiasa berusaha untuk tipu kita. Tak, untuk merosakkan kita, untuk sebab ini sumpah dia, tak, sumpah iblis kepada Allah, dia akan rosakkan generasi Adam ini. Kita jangan main orang dah sumpah ni dia buat sungguh. Tak. Tambah pula dia sumpah depan Tuhan dengan bahasa wa'id bi'izzatik, dengan keagunganmu ya Allah, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua bangsa Adam. Kita ingat sumpah main-main ke? Tak. Bukan sumpah main-main, tapi dia bersungguh dia akan sesatkan kita. Benda dia akan tumpu untuk sesatkan kita. Pertama, dari sudut akidah dia akan sesatkan kita. Bila dia boleh merosakkan akidah kita daripada tauhid jadi syirik, maka tak ada apa dah. Dia tinggallah kita. Mu serbang besar mana pun, mu semayang bang tak tinggal pun, lagilah, asalkan mu telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari dua ni isu ada seorang ustaz duk sebar supaya dia beri satu zikir untuk mendapat perlindungan daripada wali-wali Allah. Hak ni ya Allah, kita pun tak faham macam mana boleh bang atas tiket benda boleh buat lagu tu. Dia kata baca 41 kali bismillah tak sebelum tidur, sedekahkan pahala bacaan 41 bismillah ini kepada wali-wali naubah, dipanggil tak, ahli naubah. Maka ahli naubah yang ada dalam kampung kita ni akan jaga kita. Masya Allah. Kita kata ni ucapan yang bahaya, yang boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Faham? Boleh syirik. Faham? Sebab dia mohon perlindungan daripada wali ni. Kalau dengar cerita dari awal lagi dahsyat. Kalau kita dengar cerita dari awal ustaz ni tentang pernah berlaku orang yang ada masalah dengan ahli naubah, bang, masalah bisnes dia benda. Sebab dia kata dia telah orang kata menyakiti ahli naubah, sebab itulah bisnes dia terganggu. Siapa tak tu? Ini dahsyat kita kata. Tapi kita tak faham kenapa pihak jabatan agama tak ambil tindakan. Bahaya benda ni. Kita tengok ucapan-ucapan pendakwah ni lebih dahsyat daripada mimpi masyitah. Mimpi masyitah. Mimpi masyitah tu set-set tidur je percaya. Ni set masjid surah percaya ni, pegang ni. Segala amalan-amalan yang dia ajar, masya-Allah. Tak ada satu pun amalan hak dia ijazah tu hak ada dalam sunnah, tak ada satu. Baca 41 bismillah tu hak baru pula 70 berapa? 75 bismillah pula. Macam-macam peseng kita tu. Jadi ni benda yang menakutkan kita lah. Golongan yang bergaul dengan remaja, golongan tasawuf juga ni, tak? Golongan ahli sufi yang bergaul dengan remaja belia namun mampu menahan diri dari tindakan-tindakan keji. Mereka yakin bahawa tindakan ini termasuk mujahadah. Apa tak? Dia apa dia gisain juga ni Dia tahu dah ni fitnah, tapi dia saing juga untuk mujahadah diri dia, untuk belajar kawal nafsu. Sedap juga alasan lagu tu. Dia kata dia ni cuba untuk mujahadah diri dia, untuk mengawal nafsu dia bila dia berhadapan ataupun duduk berdua-duaan ataupun guana dengan remaja belia ni.
Namun mereka tidak sedar bahawa bergaul serta menatap para remaja belia dengan syahwat termasuk maksiat. Termasuk maksiat. Sekiranya mendatangkan syahwat kepada dia. Itulah salah satu sifat tercela yang dimiliki kaum sufi yang hidup kini, generasi belakangan. Maknanya Imam Zahabi kata, maknanya generasi awal tu tak ada nyakit ni, dia baru mari nyakit ni. Padahal para pendahulu mereka tidaklah seperti itu. Meskipun ada yang menyatakan para pendahulu sufi juga seperti itu. Buktinya adalah syair yang dikumandangkan Abu Ali Ar-Ruzbari ni. Bila Imam Zahabi kata ulama-ulama sufi dulu tak ada nyakit ni. Dia kata ada, ni tahu ni dalil dia. Ulama-ulama dulu di awal Islam dulu boleh dikatakan semua orang kata yang muzakki, kita panggil orang yang kuat dia punya dari sudut bahasa mudah kita pakai ni, bahasa tasawuf lah. Kita ambil Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar. Bukan setakat ulama, dia pun maknanya kalau kita nak kata ahli sufi pun ahli sufi lah dia. Tapi tak ada nyakit pelik-pelik gini, main ganda, qasidah apa dak. Nampak tak? Tapi bila mari fitnah ke dalam alam tasawuf ni, fitnah dengan ilmu kalam, dengan falsafah, dan macam-macam lagi, dia jadi habis pening habis. Tak? Dia jadi habis pening. Dia kata, ni adik, aku bersihkan pandanganku di taman tempat keindahan berada. Ku cegah diriku dari perkara yang haram. Beratnya beban hawa nafsu aku tanggung. Yang seandainya syahwat ini lepas dipikul pada gunung yang keras, lagi kokoh, nescaya ia pun akan hancur lebur. Ni syahid dia pada apa? Ku cegah diriku dari perkara yang haram, beratnya mana keindahan tak? Di taman tempat keindahan berada. Tak? Yang dimaksud keindahan situ maknanya remaja-remaja belia dan orang kata benda-benda yang mendatangkan syahwat. Penulis berkata perkataan Yusuf bin Hussein terkait hal ini akan disebutkan tidak lama lagi. Juga ungkapannya, sudah 100 kali aku berjanji kepada Rabbku agar tidak bergaul dengan remaja, akan tetapi tingginya perawakan dan geniknya tatapan mata selalu membatalkan janjiku. Ni salah seorang ulama tasawuf juga. Tak? Salah seorang ulama tasawuf juga, dia kata aku tak boleh nak. Aku berjanji dah 100 kali dah aku berjanji untuk tidak memandang remaja belia ni, tiba-tiba aku membatalkan janjiku pada Allah sebab orang kata penyakit nafsu syahwat dia. Iblis mentalbis mereka sebagai kaum yang tidak akan tertarik untuk melakukan tindakan keji. Oleh kerana itu, iblis membuat mereka memandang indah permulaan dari tindakan keji. Itu mainan iblis. Dia kata ni tak apa, bukan orang puang tak ada hal, tengok keindahan yang Allah cipta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak kamu perhatikan bagaimana ciptaan Allah pada unta. Dia guna ayat-ayat lagu ni tak? Itu talbis. Itu talbis iblis. Oleh kerana itu, iblis membuat mereka memandang indah permulaan dari tindakan keji. Hingga mereka pun tanpa sedar segera mulai mengawali permulaan-permulaan perbuatan keji tersebut. Seperti membiasakan tatapan, pergaulan dan perbincangan dengan para remaja belia ini. Di sisi lain, mereka tetap bertekad melawan dorongan jiwa untuk melakukan tindakan keji. Kalau mereka sudah benar dan berhasil melakukan semua hasrat itu, bererti hati mereka telah dapat dikendalikan dari kecenderungan pada keburukan. Padahal hati ini seharusnya disibukkan untuk beribadah kepada Allah. Tak? Apa yang dipilih cara lagu tu? Waktu mereka pun telah berhasil dibuang begitu sahaja, disebabkan dia terpedaya dengan tipu daya iblis ni. Dia bergaul dengan tujuan, dia kata tujuan ibadah ni mujahadah. Dan memang kita tak nafi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah dengan cara mujahadah, melawan nafsu kita. Tapi jangan kita pergi terjun dalam lembah maksiat untuk kita belajar kawal nafsu. Bukan gitu maksud dia. Mujahadah sini bila berhadapan, bukan kita pergi cari nyakit. Bila kita berhadapan, kita cuba mujahadah diri. Itu yang dimaksudkan mujahadah. Mana jaga nafsu kita, lawan hawa nafsu kita ni bila berhadapan dengan benda-benda yang membangkitkan nafsu syahwat. Itulah maksud mujahadah.
Seharusnya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Padahal seharusnya ia dimanfaatkan hati untuk berbuat segala amal yang berguna bagi kehidupan akhirat dengan menahan keinginan jiwa untuk melakukan tindakan keji. Dia macam-macam perekat awak sufi ni. Ada orang ringan, ada orang berat. Macam-macam. Ada yang sampai tahap terlibat dengan sihir ada. Sufi tapi terlibat dengan sihir. Kita pernah tengok di sebelah-belah Iraq tu, golongan tarikat mana. Dia nak tunjuk Tok Syekh dia ni keramat, siapa dia buat sihir. Dia boleh jalan atas bara api. Dia boleh cocok besi. Macam kita tengok dia golongan sebahagian golongan Hindu tu. Dia cocok berlaku pada geng-geng tasawuf, geng-geng sufi. Dia buat benda yang sama. Dia cocok besi. Tembuh terus. Ini dia kata karamah Tok Syekh dia. Tok Syekh tarikat dia ni. Tengok cocok besi pun tak sakit benda. Semua sihir dia buat. Nampak tak? Itu adalah sihir yang ini tahap orang kata tahap sufi yang tahap teruk sangatlah. Tahap yang terlalu teruk. Ini semua merupakan kebodohan dan penyimpangan dari etika syariat. Tok Syekh kita kata semua benda-benda yang dia buat ni semua benda yang sia-sia dan menyanggahi syariat. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar menundukkan pandangan. Satu perintah Allah kita ambil ayat tadi, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Hendaklah dia menundukkan pandangan. Ini arahan Allah jelas. Sungguh Allah memerintahkan kita agar menundukkan pandangan, kerana pandangan inilah jalan menuju hati, agar hati boleh menghadap kepada Allah tanpa terhalang oleh apa pun yang dikhawatirkan. Mereka ini seperti seorang yang menghampiri haiwan buas yang tidak menyadari kehadirannya. Si haiwan tidak melihatnya sehingga boleh menyerangnya spontan. Orang seperti ini jika tidak mati sekalipun pastilah terluka parah. Itu orang kata benda perumpamaan yang diberi oleh Imam Az-Zahabi tentang golongan yang cuba bermujahadah dengan bergaul dengan amrak, walaupun dia tahu benda itu bahaya, seperti orang yang pergi dekat dengan binatang buas. Tiba-tiba kalau binatang buas tu sedar dengan kehadiran dia, dia akan serang. Kalau tak mati pun dia akan cedera parah. Begitulah mereka-mereka ni yang tak tertipu dengan tipu daya iblis dengan dia bergaul dengan amrak dan sebagainya. Menempa diri. Yang seterusnya masih lagi dalam bab dengan amrak ni. Panjang lagi bab ni deh. Sebelum masuk ke bahagian yang kita rasa waqi'i yang ada di tempat kita. Ni wallahualam setakat kita pun tak sai mana golongan ni. Tapi setakat ni kita tak pernah tengok lah. Di Malaysia kita ni ada nyakit yang disebut oleh tuan pengarang kita ni. Tak pernah tengok. Hak jenis qasidah ada. Hak jenis benda lagi. Hak jenis zikir-zikir pelik-pelik ni ada pak kita tak. Hak jenis semayang pakai niat ada pak kita deh. Hak jenis zikir dalam kelambu ada pak kita. Semua tu adalah bentuk-bentuk mainan belaka kita kata. Tak. Sebab Nabi tak pernah ajar lagu tu. Siapa tahap dia kata tak boleh makan benda berdarah lah apa. Itu bukan ajaran Islam kata. Bukan cara untuk dekatkan diri kepada Allah. Cara dekatkan diri kepada Allah yang Nabi tunjuk. Jangan kita cari cara lain. Puak-puak Syiah, dia cara mendekatkan diri kepada Allah, dia cederakan tubuh dia. Pada 10 Muharram, hari Karbala, dia akan cederakan tubuh dia. Kita boleh tengok. Sampai sekarang masih ada. Baik di Pakistan, baik di India, sama. 10 Muharram, dia akan ambil pisau, dia toreh tubuh dia. Benda tujuan ni, nak seksa diri lah. Bukan tu niat dia. Niat dia taqarrub ila Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Niat dia, ni adalah ibadah aku buat. Kita kata gini ke bentuk ibadah yang Nabi ajar? Tak. Sama juga zikir-zikir. Buat Syiah, dia ada satu amalan. Doa kumail. Doa kumail setiap malam Jumaat. Dia akan baca. Siapa pukul berapa? Pukul 12 malam pukul. Dia akan baca beramai-ramai. Dia menangis.
Betul lah kita kata doa kumai tu kalau kita tengok sekali pandang tak ada masalah pun maksud dia. Tapi dijadikan sebagai satu orang kata ibadah yang khusus, tak ada. Dinisbahkan doa kumai ni dikatakan hamba kepada Saidina Ali. Kumail tu salah seorang hamba Saidina Ali. Lalu Saidina Ali hadiahkan doa ni kepada dia. Saidina Ali kata mu bacalah doa ni setiap malam Jumaat. Mu tak boleh baca setiap malam Jumaat, mu baca sebulan sekali. Mu tak boleh baca sebulan sekali, mu baca setahun sekali. Kalau mu tak boleh baca setahun sekali, mu bacalah sekali seumur hidup. Dan macam-macam lagi lah benda lain. Kita kata berpadalah dengan amalan yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak payah carilah hak pelik-pelik. Nak zikir, ambil kitab Hisnul Muslim. Pandu dalam tu, nak zikir dia, ada belaka dalam tu. Tak. Berasa tak puas hati lagi, rasa tak cukup lagi, buka kitab Azkar Imam Nawawi. Tak. Ambil segala zikir, segala bentuk selawat ada belaka dia ajar. Semua didatangkan dengan bentuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi, ambil kitab Imam Nasai. Tak. Amalul Yaum wa Lailah. Atau besar berapa jilid? 3 jilid ke berapa? Dihimpunkan semua amalan-amalan Nabi, zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi. Yaum wa Lailah, sepanjang sehari semalam. Ambil situ. Itu sebagai panduan kita dalam nak berzikir, dalam nak benda. Jangan kita ambil ikut dang, jangan. Sia-sia hidup kita. Tak. Kita berasa kita mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba kita lebih jauh kepada Allah. Dan kalau perhatikan zikir-zikir yang bukan datang daripada Nabi ni, ada masalah semua dari sudut maksud. Ada masalah. Kadang-kadang maksud dia tu kabur. Contoh kita ambil zikir yang masyhur, Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bermasalah maksud dia. Tapi orang ni orang berakhir zikir. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Orang tak faham, tak? Dia baca, dia rasa biasa, dia rasa dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita mendalami dari sudut bahasa, dia masalah. Pada Nur Muhammad tu masalah. Bukan setakat kita, tak? Orang-orang yang ngajar dalam bidang sunnah benda ni, hatta golongan ustaz-ustaz aswaja pun tak apa setuju dengan zikir ni. Betul kita kata. Antaranya Syekh Nuruddin Al-Banjari pun dia kata zikir ni kalau nak beramal kena ubah sikit. Kena ubah. Nur Muhammad tu tak boleh baca Nur Muhammad, dia kata. Boleh kita cari dalam YouTube. Dia kata kena ubah ala Muhammad, baru betul maksud dia. Sebab kalau Nur Muhammad, dia jadi seolah-olah kita badal, ganti kepada nama Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bagiku hanya Allah, hanya keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah, pegang kedua orang. Tiada dalam hatiku melainkan Allah. Comel maksud dia tak. Tapi mari pegang ketiga tu, Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu. Ambil kaitan ayat pegang ketiga dengan pegang kedua. Mula-mula dia kata cukup bagiku hanya keagungan Allah. Okey. Yang kedua, tiada dalam hatiku melainkan Allah. Siapa Allah ni? Nur Muhammad sallallahu. Faham? Nur Muhammad ni badal kepada Allah. Kalau kita kaedah bahasa Arab ni kaedah standard. Maknanya dia kata tiada dalam hatiku melainkan Allah. Siapa yang dimaksudkan Allah ni? Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah tak? Masalah. Dan ini salah satu fahaman yang dibawa oleh golongan Nur Muhammad. Golongan yang percaya Nabi Muhammad ni dicipta daripada cahaya. Dan cahaya ni pula datang satu juzuk daripada Tuhan. Apa tak? Karutnya zikir ni. Faham? Tapi kita, zaman kita belajar tu nangis-nangis zikir ni. Zikir dipanggil zikir munajat kan? Nangis-nangis kita baca. Rupanya pelawak je. Tak? Rupanya kita tipu Tuhan dalam bab ni. Apa tak? Tok Guni Aziz antara orang yang paling anti buat majlis zikir munajat. Bukan anti zikir, yang salah faham. Anti bentuk majlis itu. Sebab kita nangis bukan nangis ingat Tuhan. Nangis sebab benda agak-agak. Nangis ke tekong bawa tu lagu sedih. Memang tak?
Kenapa? Betul tak? Memang betul-betul tipu. Bang. Tu Guru Aziz kata, mu nak zikir, mu nak ingat Tuhan, mu zikir seorang. Hak ni betul-betul mu ingat Tuhan. Kalau mu nangis pun betul-betul mu nangis kerana Tuhan. Tapi dalam ramai-ramai majlis, zaman sekolah pula, zaman remaja pula capur lelaki puang, belakang puang, oh kau kuat kita nangis. Waninya tipu je lah nangis. Mu nangis, Tok Guru Aziz kata, mu nangis bukan kerana zikir tu, mu nangis kerana lagu dia. Kerana lagu sedih. Tak? Itu bukan, kata dia. Jadi kalau kita perhati, zikir-zikir yang bukan mari daripada Nabi ni, memang ada masalah lalu dari sudut maksud. Ulama-ulama kita bincang, hatta bentuk-bentuk selawat yang orang cyber benda tak? Selawat tafrijiyah lah, selawat nariyah lah, selawat benda lagi. Kalau tengok maksud, selawat hak mula-mula tu, beres lah. Allahumma salli ala Muhammad tu beres je. Tak ada masalah. Hak tu selawat Nabi aja. Tapi tambahan belakang ni. Tokok tambah belakang ni ada masalah. Dari sudut maksud dia bermasalah. Sehingga sebahagian ulama kata tak boleh. Siapa tahu. Dan kita kena ingat selawat ni dia adalah salah satu bentuk ibadah. Bila bentuk ibadah, Nabi sendiri ajar. Tak? Nabi ajar. Guana kaifiyat dia, lafaz dia, cara nak sebut dia. Nabi ajar dah. Maka hak tu yang selawatnya. Ada pun orang mari selawat tafrijiyah ke selawat benda, hak tu boleh dikatakan lebih kepada bentuk karangan ataupun doa sahaja. Dia bukan selawat. Selawat hak yang kita kata dapat pahala ni, yang Nabi kata siapa selawat kepada aku sekali, Allah akan selawat dia 10 kali. Hak mana? Selawat Nabi ajar. Bukan qasidah kita baca. Bukan berjanji kita baca. Dah. Nak berjanji, nak qasidah lah. Selagi maksud dia betul, silakan. Tapi jangan kita iktikad kita qasidah, kita berasa kita selawat. Tak kena tu. Tak? Mu takkan boleh pahala hak yang Allah kata, siapa selawat aku sekali, Allah akan selawat dia 10 kali. Hak ni dikhususkan kepada selawat yang diajar oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Apa tak? Tambah-tambah kalau dalam lafaz-lafaz qasidah yang kita baca ni ada masalah dari sudut maksud, lagi bahaya. Takut bukan mendatangkan pahala, boleh merosakkan kita pula. Antara benda yang disebut dalam qasidah tak, yang dikatakan selawat tu, benda antara benda yang bahaya sikit maksud dia. Alimus sirri wa akhfa. Ada tak? Alimus sirri, dia kata Nabi ni alimus sirri wa akhfa. Benda maksud dia, Nabi ni seorang yang tahu segala rahsia dan tahu segala benda yang tersembunyi. Betul ke gitu Nabi? Adakah itu sifat Nabi? Tak, kita kata. Itu sifat Allah. Tahu segala benda rahsia, tahu segala benda yang tersembunyi. Itu Allah. Nabi tak tahu. Tak. Nabi tak tahu segala rahsia. Nabi tak tahu segala benda yang tersembunyi. Bukti kita boleh tengok berlaku apa yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Benda berlaku, Nabi pernah cedera dalam perang Uhud. Kalaulah Nabi ni alimus sir, tahu segala rahsia, Nabi tak akan pergi perang Uhud. Bodoh apa pergi kalau dah tahu dah kalah situ tak? Kalau tahu dah cedera situ. Tapi Nabi tak tahu. Ini bukti. Bukti lagi, Nabi pernah diracun oleh Yahudi. Kalaulah Nabi sendiri tahu benda gaib, Nabi tak akan letak mulut. Tapi oleh kerana Allah nak ajar kepada kita kisah ni, kisah Yahudi racun Nabi ni dalam perang Khandaq ni, Nabi letak mulut lah. Nak rakyat benda kita, nak rakyat Nabi mu ni tak tahu benda gaib. Dia hanya tahu apabila Allah beritahu, tu baru dia tahu. Kita kena faham gitu dalam kaedah kenabian, dalam kaedah mukjizat. Jangan kita anggap mukjizat ataupun ilmu-ilmu gaib yang Nabi tahu ni dia mari sendiri dia. Dah. Dia datang daripada ajaran Allah, baru dia tahu. Begitu juga mukjizat yang dia amal, yang dia buat, bukan dari kehendak dia. Bukan perbuatan dia sendiri, dah. Tapi Allah yang zahirkan. Kalau kita faham gitu, betul akidah kita. Tapi kalau kita buat antikok, Nabi ni memang hebat, dia ada magic. Contoh, ni salah. Ini akidah yang salah, kita kata. Akidah yang benar, Nabi ni orang biasa macam kita. Tak ada apa-apa kelebihan, cuma Allah beri bentuk mukjizat kepada dia. Dengan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Mukjizat yang diberi kepada Nabi ni kehendak Allah. Dia tak boleh buat pandai-pandai dia.
Contoh Nabi Musa tukar dia, puas dak saja dia main ular. Mak lepa. Tak berlaku gitu. Dia berlaku jadi ular ni dengan kehendak Allah. Bila Allah perintah baru jadi. Nampak tak? Dan kalau kita baca hanya 3 kali saja berlaku tukar dia ni jadi ular. Tak lebih pada tu. Tak. Kali pertama dilantik, kali kedua menghadap Firaun, kali ketiga dalam pertandingan. Hak tu je. Dan semua tu arahan Allah. Maka bila kita faham lagu tu, tak ada lah kepala otak kita nak pergi cari tukar Nabi Musa. Ha. Sebab tukar tu tak ada apa-apa kelebihan pun. Kayu biasa saja. Katalah kayu hak buat tukar Nabi Musa tu kayu jati contoh. Tak ada apa-apa kelebihan pun pada kayu jati tu. Ha. Orang duk bawa kayu kokar kan. Kayu kokar biasa bawa. Tak. Dah ada kelebihan, tak ada kelebihan dia kayu biasa je. Dah apa yang boleh jadi ular? Allah yang zahirkan. Baru kita betul akidah kita dalam bab mukjizat Nabi. Kalau tak, jangan kita. Samalah juga kefahaman kita tentang Nabi tahu benda gaib. Kerana betul. Bukan semua benda yang Nabi tahu, melainkan apa yang Allah khabarkan sedikit kepada Nabi. Tak, barulah Nabi tahu. Di antara mereka ada yang pukul 10 lah kita. Ke berhenti situ ke? Pukul 10 lah tak? Loceng kita lah. Kita buka soalan lah kalau ada. Sila-sila. Menempa diri deh. Sampai situ kita berhenti insya-Allah. Tapi kaedah kita ni lambat sikit lah pada kaedah Ustaz Qarni dah. Kita dokti nak sikit-sikit tu. Kita baca je. Tak. Banyak lagi lah tu. Kalau kaedah Ustaz Qarni dia buat ringkasan lah sikit. Kita rasa lebih tak tahulah kalau atas kata penguruh kita lah. Ustaz Cimi kalau dia kata nak suruh sikit-sikit juga. Sila. Kalau saya balik kampung dari malam Jumaat, wajib biasa lazim baca surah Yasin kan. Biasa untuk imam tua memang dia tahu belajar ataupun yang ambil ilmu dia. Sebelum baca Yasin tu kita baca Fatihah 4 kali. Jadi meniatkan pertama Rasulullah, kedua guru-guru, dua keempat sekian guru. Jadi daripada kecil pelik je dia. Kalau daripada kecil dah pelik dah lah sebab lama dah beramal. Jadi tak tanya pun dia tak akan jawab saya molek. Ya. Hak gitu tu kita tak nak kata apa lah kan. Tak. Pertama kita kata hadiah pahala bacaan ni hak tu pun jadi khilaf dah hak tu jadi khilaf. Lepas tu pula kaedah amalan kita hadiah pahala ke Nabi, ke wali-wali, ke siapa. Kalau ke mak ayah kita tu kita rasa rasional lagi. Sebab memang mak ayah kita memerlukan pahala. Memerlukan pertolongan kita. Cuma Nabi ajar bukan hadiah pahala ke mak ayah kita ni. Nabi ajar doa. Doa supaya Allah ampun dosa dia. Tak. Untuk dia tambah pahala, orang mati ni dia tak boleh nak tambah dah pahala. Kecuali beberapa perkara yang dikecualikan. Contoh sedekah jariah yang dia pernah buat. Ilmu yang pernah dia ajar. Tak. Anak soleh yang dia didik sendiri. Hak ni akan berterusan pahala ke dia. Tanpa 3 perkara ni dan ada 2-3 perkara hak lain lagi pengecualian, kita kata dia tak boleh nak tambah pahala dah. Orang kita ni dia faham dalam kepala otak kita boleh tambah pahala lagi lepas mati. Kalaulah itu berlaku, kita kata, maka sepatutnya masa hidup ni kita dah cara ke belajar, dah cara ke menuntut ilmu, kita cari pitih. Tak, cari pitih banyak. Bila mati kan kita upah boleh 100 hutih madrasah. Tak, baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat kita, boleh pahala kita. Kalau itu boleh berlaku. Tapi tak berlaku gitu.
Tanggungjawab untuk kumpul sebanyak mungkin pahala ni masa kita hidup ni saja. Tak, start daripada kita akhir balik sampailah kita menghembus nafas kita terakhir. Ini waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Hak ni patut kita kena faham. Tapi oleh kerana adanya kaedah package boleh tambah lagi pahala selepas mati ni, jadi masa hidup kita tak beramal. Tak beramal sedekah pun tambah masa hidup ni. Mati kan baru dia kata ayah mati esok-esok wakahlah tanah ni ke pondok. Sebab apa? Sebab dia faham gitu. Sedangkan bila dia mati saja, pak dia mati, segala harta pusaka dia ni hak milik anak dia, bukan hak dia dah. Tak? Kalau buat pahala pun anak dia yang buat pahala, dia dapatlah sebahagiannya daripada hasil peluh dia ni dah. Jadi kita kena betul waktu untuk hadiah ni kita kata khilaf. Kita akui dia termasuk dalam perkara khilaf. Kita hadiah ataupun sedekah pahala-pahala bacaan ayat Quran kita ni. Sebahagian ulama kata tak sapa, sebahagian ulama kata sapa. Itu satu bab. Bab kedua dalam bab ni amalan ni amalan baca Fatihah 4 kali, amalan baca bismillah 41 kali. Dari mana ajaran ni? Kita kata tak, dari mana? Betul dia baca Quran, tapi kaifiat tu siapa ajar? Dia mesti ada orang ajar. Tak, kalau bukan Nabi yang ajar, ada orang lain yang ajar. Nak tahu orang lain ni apa autoriti dia, apa kelayakan dia. Kan kita ni kalau nak ngajar sejid kena ada tauliah. Tak, orang hok buat amalan-amalan tertentu ni dia kena ada tauliah juga. Siapa beri tauliah dia? Allah yang beri tauliah ke dia. Setakat yang kita belajar yang ada tauliah untuk buat tak perkenalkan kepada kita ibadah ni hanya Nabi seorang sahaja. Yang ada tauliah memperkenalkan bentuk-bentuk zikir, bentuk-bentuk solat, bentuk-bentuk amalan, hatta kaifiat baca Quran pun. Tak, kaifiat baca Quran. Betul dia baca Fatihah 4 kali. Betul dia baca bismillah 41 kali. Tapi begitu ke bentuk yang Nabi baca? Tak, kita kata. Jadi kalau kita orang bergaluh dengan Nabi, kita akan usahakan kaedah Nabi baca. Tak. Kita nak masuk tandah, nak keluar tandah, ada zikir yang Nabi ajar. Betul tak? Boleh tak saya nak tukar, saya nak masuk tandah, saya nak baca ayat kursi. Saya keluar tandah, saya nak baca Fatihah. Salah tak dari sudut logik kita kata tak salah. Tapi Nabi dah ajar gitu. Orang kalau kita marah, takkah salah saya baca Fatihah, saya baca ayat kursi. Kang Jambang ni kan rumah setan, jadi saya baca ayat kursi nak ambak dulu. Kalau kita fikir logik ya. Tapi kita kata bukan tu ajaran Nabi. Nabi dah ajar lagu tu. Ya. Kalau kita buka ruang ni, macam-macam pasal orang buat. Ni mari dia kata dah baca ayat kursi dak power, dia baca Al-Baqarah. Saya tahu dan nakal lagi tu. Terbaik kat situ lah baca Al-Baqarah situ. Jadi kita jangan anggap semua bentuk lafaz zikir ni ikut dang kita. Tak. Dia tak boleh buat ikut dang. Dia kena datang dari Nabi. Saya ambil bab selawat lah, selawat. Bila turun ayat yang tu khatib kita duk baca semua innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi benda ni tak. Bila turun ayat ni, Nabi sendiri tak pandai lagi cara selawat. Para sahabat pun tak pandai. Bila turun arahan Allah kata sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada Nabi. Sahabat mari temu Nabi. Sahabat mari temu Nabi, ya Rasulullah, cara beri salam kamu kami tahu dah sebab mengajar. Tapi cara selawat lagu mana? Ni dari sahabat. Ni sahabat dok reka sendiri. Selawat nariyah ke tafrijiyah ke apa tak ada. Bang, kita tanya Nabi dulu, ni cara selawat. Bila ditanya kepada Nabi, adakah Nabi kata pandai-pandai mulah nak selawat lagu mana? Ataupun Nabi sendiri sebut, mu selawat gini-gini. Tak. Kita boleh baca kisah ni. Tengok dalam tafsiran ayat ni. Nabi tunggu wahyu dulu. Tunggu sekejap, Allah pun ajar pada Nabi begini cara selawat. Lalu Nabi pun baru sebut sahabat, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Ayat siapa tahap tu. Jadi kalau kita kata ada orang nak pandai-pandai reka,
terserah dia. Dia nak buat apa bentuk amalan yang dia suka, kita kata agama bukan cara tu. Kalau dia beralasan, dia kata dah tu sahabat dia kok reka zikir, reka doa, reka benda, kita kata sahabat dia reka dalam keadaan Nabi masih ada. Dan kita pun belajar sunnah Nabi ni bukan hanya qaul Nabi, bukan ucapan Nabi, bukan hanya amalan yang Nabi buat, tetapi sunnah juga apa yang diakui oleh Nabi, ikrar daripada Nabi kan. Bila sahabat buat, Nabi yang ikrarkan, Nabi akui perbuatan sahabat, dia jadi sunnah. Ni kena faham. Dah kalau kita hari ni kita buat, kita kata zikir ni baca ayat, baca bismillah 41 kali, dalam keadaan Nabi tak ada, siapa yang akui perbuatan kita ni? Siapa yang beri, orang kata benda, beri kelayakan, ni amalan boleh ditengok? Ada. Sahabat benda-benda yang dia buat masa dalam keadaan Nabi masih ada, Nabi akui perbuatan dia. Nabi akui perbuatan dia. Maka perbuatan-perbuatan sahabat yang dalam bentuk zikir, baik bentuk ibadah, semua dikenali sebagai sunnah. Kita ambil contoh, ada sahabat yang baca selepas rakaat, dia baca benda Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ni Nabi tak pernah baca benda ni. Nabi tak pernah buat gitu. Sahabat yang buat, sahabat yang reka. Kalau hak mulut uduh lagi, dia kata tu sahabat pun buat bid'ah. Hak ni mulut paling uduh, kita kata ke sahabat ni. Bukan bid'ah tu. Itu dia panggil tarikhut tasyri', sejarah pensyariatan Islam. Islam berlaku pensyariatan dia bukan sekali, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, tapi selama 23 tahun kehidupan Nabi. Itu sejarah pensyariatan. Sepanjang 23 tahun ni, apa sahaja berlaku berdasarkan petunjuk wahyu, itu semua adalah syariat. Termasuk perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat yang diakui oleh Nabi itu dikira syariat. Contoh kita ambil azan. Nabi pernah bang, kita dengar dalam hadis. Benar sekali, tak payah banyak, kita nak sekali Nabi bang. Nabi sendiri bang, bukan Bilal. Ada tak? Tak. Tapi itu sunnah tak? Sunnah. Sebab apa? Diakui oleh Nabi. Walaupun dia berlaku melalui mimpi sahabat, tapi diakui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi sunnah. Adakah semua perbuatan sahabat ni diakui oleh Nabi? Tak. Ada perbuatan-perbuatan yang Nabi nafikan. Nabi tak setuju. Nampak tak? Jadi kita kata panduan dia bukan perbuatan sahabat tadi, bukan rekaan sahabat tadi, tapi akuan daripada Nabi tu yang jadi dia syariat. Faham? Akuan daripada Nabi tu jadi syariat. Ada seorang sahabat, dia nak beramal, dia puasa gitu. Dia puasa, dia tak mau cakap dengan orang, dia diri tengah panah. Lepas tu dia pergi. Dia tak mau berteduh. Dia tak mau berteduh. 4 perkara dia buat. Siapalah orang pergi ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ada sahabat abang dia puasa, dia tak mau cakap dengan orang, dia berdiri, tak mau duduk. Lepas tu dia tak mau berteduh, duduk tengah panah. Dengan alasan dia taqarrub ila Allah, nak dekatkan diri kepada Allah. Bila Nabi dengar benda Nabi buat, Nabi kata suruh dia duduk, suruh dia cakap dengan orang, suruh dia berteduh dan teruskan puasa dia. Perbuatan sahabat kau, bukan orang lain, sahabat buat. Tapi perbuatan tu tak diakui oleh Nabi. Malah Nabi betul balik dia. Nabi betul balik dia. Nampak? Jadi inilah kita kata bentuk yang kita nak beramal. Pastikan bila kita nak beramal, amalan-amalan tu mesti ada panduan dia. Panduan utama kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila kita nak berzikir, tanya dulu, gini ke Nabi zikir? Bila kita nak solat, tanya dulu, gini ke cara Nabi solat? Ada tak amalan yang Nabi buat? Kalau kita ajar lagu tu diri kita, insya-Allah selamat. InsyaAllah selamat dalam kita beramal. Marilah Tok Syekh mana pun, jangan percaya ke Tok Syekh tu. Percaya amalan dia yang sesuai dengan sunnah. Ada gak orang kita dia pakai ikut Tok Syekh dia. Tok Syekh dia buat gitu, dia buat gitu. Nanti dulu. Hatta Tok Guru kita tu orang memang dikenali sebagai orang sunnah. Tapi tengok dulu kalau dia buat sesuai dengan sunnah baru kita ikut. Jangan kita orang, dah tu ustaz tu buat, kan dia sunnah bang. Nanti dulu kalau dia buat serupa dengan sunnah, boleh kita ikut. Baik tak? Jadi kita rasa gitulah. Hak bab amalan orang tua-tua ni,
kena beraluh jugalah tegur kena beraluh dia tak perang kita pernah alamilah awal-awal belajar dulu tak balik-balik ingat agresif ni dia jadi clash dengan masyarakat sikit. Jadi pandai-pandailah tak dalam bab dia kita swing sikit tak apa kata kita tukar baca kafi ke sekali yang lebih menepati sunnah. Sebutlah baca Yasin ni bagus juga tapi baca kafi lebih bagus. Sebab hak ni hak Nabi suruh. Ajar lagu tu insya-Allah. Faham? Kita setakat ni kita guna kaedah hak Nabi buat ni lebih afdal. Orang tak apa marah sikit. Orang tahu. Kalau kita mari ni bid'ah ni hak ni sunnah. Hak tu memang akak parang lah weh dah. Kita kata hak Nabi buat ni lebih afdal untuk kita buat. Zikir lepas mayang, zikir yang demo baca, zikir yang Nabi baca. Kita kata zikir yang Nabi baca lebih afdal. Lebih menjamin pahala, lebih menjamin mendekatkan diri kepada Allah. Tak? Kalau kita boleh buat gitu rasa orang lebih mesti dia nak hak afdal. Kita apa-apa kita nak mesti kita nak yang afdal. Maka dalam ibadah kita pun mesti kita nak ambil yang afdal lah. Boleh tak? Wallahu a'lam sekadar itulah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.